Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat soalan yang bagus daripada salah seorang penonton saluran YouTube saya tentang hukum keputihan, pelepasan faraj keputihan yang dialami oleh para wanita. Apakah ia najis dan apakah ia membatalkan wuduk? Ya, dua soalan daripada seorang yang bertanya. Ini soalan yang bagus sebab memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebelum itu untuk mengelakkan kekeliruan, pelepasan faraj ataupun vaginal discharge yang saya nak bincang dalam video ini, ia bukanlah air mani yang keluar apabila berlakunya klimaks setelah hubungan seks antara suami dan isteri. Ia bukanlah air mazi, cecair pelincir yang keluar apabila timbulnya syahwat seperti foreplay antara suami dan isteri. Ia bukanlah air wadi, yang ini cecair putih kental yang mungkin keluar bagi sebahagian wanita setelah buang air kecil. Ia bukanlah haid, ia bukanlah nifas, ia bukanlah istihadah. Akan tetapi ia adalah pelepasan faraj yang berwarna keputihan. Okey, white vaginal discharge. Jadi apakah hukumnya? Baik, dua persoalan. Soalan pertama, ada perbezaan pandangan, ringkasnya dua pandangan di sisi para ulama tentang apakah ia najis atau tidak. Pandangan pertama berkata najis kerana semua yang keluar daripada kubul dan dubur, yang keluar daripada saluran kemaluan depan dan belakang adalah najis. Maka pelepasan faraj yang keputihan itu adalah juga najis. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkata tidak najis. Ia bukan najis kerana bila dikaji, didapati ada dua saluran bagi seorang wanita. Satu adalah saluran yang keluarnya air kencing. Maka apa-apa yang keluar daripada saluran itu, itulah najis. Jika keluar daripada sistem reproductive system of the female, okey, sistem peranakan lah, boleh saya kata dalam bahasa Melayu, okey, istilah medikal ya. Baik, sistem peranakan ataupun reproductive system, maka itu bukan najis. Maka ini hujah mereka yang berkata bukan najis. Dalam persoalan ni, perbezaan pandangan yang masyhur, sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Pandangan pertama oleh Imam Ash-Shirazi, bahawa beliau berkata diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawa ia adalah najis. Pandangan kedua pula diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, ia bukan najis. Imam An-Nawawi berkata yang lebih tepat, demikian juga oleh Imam Al-Mawardi, yang lebih tepat adalah ia bukan najis. Sebab ia keluar daripada sistem peranakan, reproductive system, dan bukannya daripada saluran air kencing. Ya, jadi antara dua pandangan ni saya sendiri mencenderungi bahawa ia bukan najis. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pay attention. Ada khilaf, ada yang kata najis, ada yang kata bukan najis. Ya, tuan-tuan pun pay attention juga supaya jika isteri tanya boleh jawab ataupun boleh cerita kepada isteri juga ataupun kepada anak-anak perempuan. Ya, ini bagi soalan pertama. Okey, dua pandangan, satu kata najis, satu kata bukan najis. Saya tak baca hadis ni macam mana? Sebab tidak ada hadis-hadis ataupun tidak diketahui adanya hadis-hadis yang tepat membicarakan persoalan ini. Sebab tu ia adalah ijtihad ulama. Ada yang berkata najis sebab ia keluar melalui kubul. Ada yang kata bukan najis sebab meskipun keluar daripada kubul, ia adalah daripada reproductive system, sistem peranakan, dan bukannya daripada saluran air kencing. Itu ya. Persoalan kedua. Persoalan kedua pula, apakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Okey, pandangan pertama berkata ia membatalkan wuduk. Dan ini merupakan pandangan kesemua empat mazhab. Jadi ini pandangan yang kuat, pandangan yang masyhur, pandangan jumhur yang besar. Okey, majoriti yang besar, empat mazhab berkata ia membatalkan wuduk. Kenapa membatalkan wuduk? Sebab apa saja yang keluar melalui kubul dan dubul, melalui saluran depan dan belakang, maka ia membatalkan wuduk. Kecuali jika seseorang itu dia mengalami pelepasan faraj secara berterusan, continuous vaginal discharge, maka itu adalah satu jenis penyakit, maka ia dikiaskan kepada darah istihadah. Maka bagi orang yang mengalami pelepasan faraj secara berterusan, maka dia ambil wuduk sebelum solat dan dia melaksanakan solat. Jika sedang solat,
Jika seorang solat berlaku pelepasan faraj, maka tak mengapa, dimaafkan, teruskan saja sebab itu adalah penyakit. Sebagaimana kes orang yang mengalami darah istihadah. Okey, ini pandangan 4. Menjumhur ya. Baik. Antara ni ada satu pandangan, seorang tu aja, seorang saja yang berkata tidak membatalkan wuduk. Ialah pandangan seorang tokoh yang bernama Imam Ibn Hazmin. Imam Ibn Hazmin yang wafat tahun 456 Hijrah. Okey, seorang tokoh dalam mazhab Zahiri. Beliau berkata tidak batal. Kenapa? Okey, hujah-hujah beliau bahawa ia betul apa saja yang keluar melalui kubul dan dubur membatalkan wuduk seperti mana yang kita tahu. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, white vaginal discharge ini, pelepasan faraj yang keputihan ini adalah sesuatu yang lazim dialami oleh wanita. Bahkan boleh dikatakan hampir semua wanita mengalaminya. Cuma pada kadar yang berbeza, cuma pada masa yang berbeza, cuma pada aktiviti yang berbeza. Dan orang yang mengalaminya pun kadang lebih, kadang kurang, kadang kerana perubahan hormon, kadang kerana aktiviti berat yang dilakukannya, kadang ada beza sama ada pernah melahirkan ataupun belum melahirkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi setiap individu berbeza-beza tetapi mereka ada mengalaminya. Individu yang seorang tu pun kadarnya berbeza-beza, masanya berbeza-beza, jumlahnya berbeza-beza. Maka ia adalah sesuatu yang boleh dikatakan fitrah biologi seorang wanita. Dan sudah tentu ini juga pernah berlaku kepada para muslimat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak diturunkan wahyu baik melalui Quran ataupun melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menerangkan ia membatalkan wuduk. Padahal jika ia membatalkan wuduk, sangat penting untuk menerangkannya sebab bila wuduk dah batal, solat jadi tak sah. Solat jadi tak sah, perkara serius ni. Okey, jadi nak tak nak, kalau benda tu membatalkan wuduk, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Kenapa? Sekali lagi diulangi ya. White vaginal discharge ini adalah sesuatu yang berlaku kepada hampir semua wanita. Okey, hampir semua wanita akan mengalaminya dan sudah tentu para muslimat, para wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalaminya. Seandainya ia membatalkan wuduk, mungkin sebab mungkin orang kata dia orang malu-malu nak tanya kot. Kan padahal kita tahu mereka ni tidak malu-malu bertanya. Tapi katakanlah mereka malu-malu bertanya. Nak tak nak, Allah SWT akan menurunkan wahyu mengatakan ia membatalkan wuduk seandainya benar ia membatalkan wuduk. Memandangkan tidak ada wahyunya, tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ia sememangnya bukanlah perkara yang membatalkan wuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam memang mementingkan kebersihan. Tetapi janganlah kebersihan itu sampai-sampai menyusahkan seseorang. Sampai-sampai dalam kes ini menyusahkan seorang wanita. Sebab macam saya kata tadi, white vaginal discharge ini dia tak ada masa tertentu, dia tak ada jumlah tertentu, kadang keluar, kadang tak keluar, kadang sedikit, kadang banyak. Jadi takkanlah kejap-kejap nak cek. Lepas tu katakanlah cek, okey tak ada, ambil wuduk solat. Sedang-sedang solat, datang pula syaitan membisik, dah keluar dah tu. Batal wuduk dah tu. Alamak, pergi ambil wuduk balik. Nak kena cek lagi, ambil wuduk lagi. Lepas tu tengah semayang, datang lagi bisikan, datang lagi was-was. Ada discharge tu. Okey. Dan katakan orang yang sedang buat haji, sedang buat umrah. Sama-sama kita tahu kalau nak masuk Masjidil Haram tu ambil wuduk siap-siap. Kemudian baru masuk dan tawaf ya. Kalau somewhere there, kalau sedang tawaf tu wuduk batal, nak keluar perbaharui, nak masuk balik punyalah payah dengan banyak orang apa semua tu kan. Jadi kalau ada pelepasan faraj ini dikatakan ia membatalkan wuduk, maka 7 pusingan kan, pergi ambil wuduk lagi, lepas tu pergi ambil wuduk lagi. 7 pusingan yang lazimnya boleh dilengkapkan dalam lebih kurang sejam, mungkin 2-3 jam jadinya ya. Jadi ini adalah perkara yang memberatkan wanita. Okey, sekali lagi, meskipun Islam mementingkan kebersihan, tetapi kalau nak dikatakan pelepasan faraj ini, cecair keputihan itu membatalkan wuduk, ia sangat-sangatlah menyusahkan wanita dan ia menyelisihi roh Islam yang inginkan kemudahan. Okey, ayat yang Allah firmankan tentang wuduk tu pun di akhirnya Allah kata Allah tidak mahu menyusahkan kita tetapi hendaklah membersihkan kita ya. Jadi kesukaran itu bukanlah
daripada mesej Islam, bukanlah daripada roh Islam, ya. Itu hujah-hujah beliau, dan saya nak tambah. Okey, daripada analogi saya sendiri, minta maaf awal-awal jika tidak tepat. Okey, ini analogi saya sendiri supaya kita dapat faham. Kita puasa, perkara yang membatalkan puasa apa dia? Makan, minum, hubungan seks suami isteri. Makan, minum, hubungan seks suami isteri. Kita di Malaysia dia suka tambah lagi, korek hidung, korek telinga, macam-macam lagi pun batal puasa, ya. Okey, padahal tidak berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik, makan, minum, hubungan seks. Minum, apa-apa cecair yang kita minum masuk ke rongga leher kita lah, tenggorok apa kan. Kita ada air liur. Bila kita telan air liur, ada sesiapa kata batal wuduk? Ada sesiapa kata batal puasa tak? Tak ada. Kenapa? Sebab fitrah biologi manusia memang ada air liur, dan memang dalam aktiviti harian akan telan air liur tu. Dan kita tak pernah kata, dalam kitab-kitab fiqah pun tidak dikatakan bahawa menelan air liur itu membatalkan puasa. Kenapa sekali lagi? Sebab ia tidak dikira sebagai minum air, walaupun secara zahirnya ia adalah cecair yang masuk, yang kita telan melepasi. Kan? Jadi sebab orang kata melepasi kerongkong kita kan, melepasi kerongkong. Jadi kalau kita kumur-kumur saja, tidak membatalkan wuduk. Kita rasa masakan saja, maaf, puasa bukan wuduk, ya. Kita kumur-kumur tidaklah membatalkan puasa. Kita merasa masakan tidaklah membatalkan puasa, sebab ia hanya di mulut, tidak melepasi di sini kan. Tetapi air liur tu cecair. Air liur bila kita telan, dia melepasi kerongkong kita. Kenapa tak pernah kata batal puasa? Kenapa? Sebab itu memang fitrah biologi seorang manusia bahawa dia memiliki air liur dan dia akan menelannya. Demikianlah juga sebagai analogi, pelepasan faraj yang keputihan itu, ia adalah fitrah biologi seorang wanita. Seorang wanita yang sihat. Jika dikatakan ia membatalkan wuduknya, maka itu adalah satu pandangan yang menyelisihi fitrah seorang wanita, ya. Jadi ia seumpama nak kata telan air liur ni membatalkan puasa. Kan payah. Boleh bayangkan tak tali telan air liur bila puasa Ramadan kan, Ramadan hari ni kan. Jadi demikianlah, ya, sebagai analogi. Jadi untuk persoalan kedua ni saya ulang, 4 mazhab berkata batal wuduk, maka hendaklah mengulangi wuduk. Satu pandangan Imam Ibn Hazmin daripada mazhab Zahiri yang berkata tidak batal wuduk berdasarkan sebab-sebab yang beliau kemukakan tadi. Dan saya sendiri memberi analogi air liur ketika sedang berpuasa. Kenapa tidak batal puasa? Sebab ia fitrah biologi seorang manusia yang memang ada air liur, dia memang akan telan. Maka demikian juga fitrah biologi seorang wanita yang sihat, memang akan ada pelepasan faraj yang keputihan itu, maka ia juga tidak membatalkan wuduknya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan hendak pilih pandangan yang lebih selamat, itu pandangan 4 mazhab, dipersilakan, ya, 4 mazhab. Cuma saya bersikap adil dalam menyampaikan ilmu, saya sampaikan juga pandangan seorang ni yang kata tidak membatalkan wuduk, dan pada kajian saya, hujah dia sebenarnya pada pandangan saya lebih kuat. Okey, hujah, ya, dalil tak ada, ya. Hujah dia adalah lebih kuat sebab itu adalah fitrah biologi seorang wanita. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.